Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam video kali ini, bab 6 cahaya dan optik. Di bawah subtajuk 6.3 pembentukan imej oleh Kantar. Diharapkan selepas menonton video ini, murid boleh mengenal pasti Kantar cembung sebagai Kantar penumpu dan Kantar cekung sebagai Kantar pencapah. Boleh menentukan kedudukan imej dan ciri-ciri imej dengan cara melukis rajah sinar yang dibentuk oleh Kantar cembung dan Kantar cekung. Dan lagi sekali boleh menyatakan pembesaran linear M sebagai M sama dengan B per U. B itu ialah jarak imej, U ialah jarak objek. Kantar diperbuat daripada bahan duduk sinar seperti kaca ataupun plastik ataupun bahan-bahan lain asalkan ianya merupakan bahan yang duduk sinar. Kantar mempunyai dua muka di mana sekurang-kurangnya salah satunya adalah melengkung. Sama ada ia adalah Kantar cembung ataupun Kantar cekung, sekurang-kurangnya satu daripada permukaannya adalah melengkung. Dan kau perhatikan di sini ada Kantar cembung dan juga Kantar cekung. So kita ada dui cembung, plano cembung, meniskus menumpu. Dui cekung, plano cekung dan juga meniskus mencapah. Okey. Jadi di bahagian atas ini adalah Kantar cembung, bahagian bawah adalah Kantar cekung. Tapi dalam pembelajaran kita menumpukan kepada bentuk Kantar cembung seperti yang ditunjukkan, iaitu dui cembung dan juga dui cekung. Terlihat aktiviti 6.7 yang menunjukkan Kantar cembung sebagai Kantar penumpu dan Kantar cekung sebagai Kantar pencapah. Dan senarai radas yang diperlukan ialah Kantar cembung, Kantar cekung, kotak sinar, bekalan kuasa, plate 3 celah ataupun 5 celah boleh digunakan, pensel dan pembaris. Kalau banyak celah pun, plate banyak celah pun boleh. Baik, bahan kertas putih. So, ini adalah susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.31. Okey, ini adalah hasil dalam eksperimen. Kamu perhatikan untuk Kantar cembung, kita dapati bahawa sinarnya itu disebarkan. Ada Kantar cembung, sinarnya itu ditumpukan pada satu titik. Dan untuk Kantar cekung, ianya disebarkan ataupun kita nampak dekat situ dia dicapahkan. Dicapahkan dari satu titik. Okey. So untuk gambaran jelas kita lihat simulasi seterusnya. Baik, di dalam perbincangan untuk aktiviti ini, dia ada soalan apakah yang berlaku kepada 3 alur cahaya ataupun 5 alur cahaya ataupun ada banyak alur cahaya yang kita gunakan apabila melalui Kantar cembung dan Kantar cekung. Apabila sinar cahaya melalui Kantar cembung, apa yang dapat kita lihat? Cahaya ditumpukan pada satu titik, di mana titiknya itu dinamakan sebagai titik fokus. Jadi kita nampak ianya ditumpukan pada satu titik fokus. Untuk Kantar cekung, sinar cahaya tersebut kita nampak dicapahkan. Dan dicapahkan daripada satu titik fokus. Jadi Kantar cekung dia akan mencapahkan sinar cahaya dari satu titik fokus. Sebab tu dinamakan untuk Kantar cekung juga kadang-kadang kamu jumpa ada terbaca
Dia menyebutkan ini adalah kanta pencapah, dan juga untuk kata cembung ialah kanta penumpu. Terlihat perbezaan antara kanta cembung dan juga kanta cekung. Tahu sekali jadi fokus utama ataupun titik fokus. Ia satu titik di atas paksi utama di belakang kanta. So, ini di bahagian depan kanta. Yang ini kita panggil di bahagian belakang kanta. Di mana sinar cahaya selari dengan paksi utama. Ini adalah paksi utama. Jadi, dia akan menumpu pada satu titik. Ini dinamakan sebagai titik titik fokus ataupun fokus utama. Jadi titik fokus kanta cembung adalah nyata kerana sinar cahaya yang dibiaskan menumpu pada satu titik tersebut. Oleh itu panjang fokus F dikatakan positif. Untuk panjang fokus, yang kita ukur ialah jarak dari titik fokus F ke pusat optik P. Sini adalah pusat optik, di sini adalah titik fokus. So, panjang fokus adalah positif bagi kanta cembung. Maksudnya kalau kita jumpa persamaan apabila kita nak mengganti masuk untuk F, iaitu jarak fokus bagi kanta cembung, nilainya adalah positif. Baik, seterusnya untuk fokus utama bagi kanta cekung. Ia adalah satu titik di atas paksi utama di depan kanta. So, ini ada di bahagian depan kanta. Berbanding dengan cembung di belakang. So, di depan, di mana sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan mencapah. So, sinar ini dicapahkan dari titik fokus. Untuk kanta cembung, ditumpukan ke titik fokus. Baik, kita kembali kepada kanta cekung, di mana sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan dicapahkan. So, titik fokus kanta cekung adalah maya kerana sinar biasa seolah-olah mencapah dari titik itu. Iaitu panjang fokus dikatakan negatif. So, panjang fokus sama juga kita ukur daripada titik fokus ke pusat optik. Baik, jadi sebelum kita bincang bagaimana untuk melukis rajah sinar, so kamu dikendaki pastikan terlebih dahulu mengenal istilah optik yang digunakan. Yang pertama sekali, so ini adalah biasanya kalau kita nak lukis rajah sinar, so inilah lukisan yang perlu kamu lukis terlebih dahulu. So, kita ada kanta dan kita perlu tandakan titik fokus. Titik fokus sebelah kiri dan belah kanan, dia punya jarak fokus adalah sama. Kemudian titik fokus ni kita ada F dan juga 2F. F ialah titik fokus yang pertama. 2F ini adalah titik fokus untuk 2 kali ganda jarak fokus yang diukur daripada pusat optik. Maknanya dekat sini kalau ini adalah 10, daripada pusat optik ke titik fokus adalah 10. Kalau dari pusat optik ke 2F adalah 20. Kita kena pasti terlebih dahulu istilah optik yang digunakan. Baik, kita tengok paksi ini. Paksi kanta dinamakan sebagai paksi kanta, iaitu garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Yang kedua ialah pusat optik, titik di pusat optik kanta. Sinar cahaya melalui pusat optik tidak dibiaskan, bermakna semua cahaya yang akan melalui pusat optik akan bergerak lurus. Kemudian kita ada paksi utama. So, sepanjang garis ini dinamakan sebagai paksi utama. Garis lurus yang menerusi pusat optik, melalui pusat optik, suatu kanta dan bersambung dengan pusat-pusat kelengkungan dua permukaan kanta itu. Seterusnya ini adalah titik fokus seperti yang dijelaskan tadi.
Kemudian kita ada F. Tengok F. Dia italic di sini, F condong di sini, F kecil. Simbolnya, simbol bagi panjang fokus yang diukur daripada pusat optik ke titik fokus. Kemudian kita ada U di sini. U di sini ialah jarak objek yang diukur daripada pusat optik ke objek. Dan kita ada V. V ialah jarak imej yang diukur dari pusat optik ke imej. So, kita boleh ukur daripada sini ke sini. Okay. Baik, dalam melukis rajah sinar, kita perlu mengikut peraturan. So, untuk lukis kanta cembung, kita ada 3 sinar yang perlu dilukis. Tetapi pada kebiasaannya, kita hanya menggunakan 2 sahaja. Kalau kita dah lukis 2 sinar tersebut dan ada persilangan yang berlaku, maka cukup berhenti di situ. Kalau dalam SPM pun kita hanya menggunakan 2 saja sinar. Kalau dah jumpa persilangan, kita akan berhenti. Tak perlu lagi buat sinar yang ketiga. Kita lihat ketiga-tiga sinar untuk kanta cembung. Jadi di sini datang daripada objek. Okay. Sinar yang datang daripada objek melalui pusat kanta. So dekat sini saya letak PC. P ni, yang ini hanya istilah untuk kita, bukan untuk dalam peperiksaan. P di sini adalah puncak, C di sini adalah pusat, pusat kanta. So daripada puncak ke pusat kanta ataupun daripada objek ke pusat kanta. Okey, yang kedua ialah sinar yang selari dengan paksi utama, iaitu daripada objek juga ke kita tengok di sini apa itu paksi kanta. So yang paling perlu sini adalah paksi kanta yang saya namakan sebagai tembok lah. Tembok, nak bagi senang ingat, tembok. Kemudian kepada titik fokus. Sebab itu PTF. Okay. Kemudian yang ketiga ialah sinar yang melalui F, iaitu titik fokus. Kemudian melalui tembok sampai ke tembok. Dan kemudian dia garis tersebut, sinar tersebut akan selari dengan paksi utama. Okay. So F. Okay. Kemudian melalui tembok. Okay, kemudian dari objek, kemudian ke titik fokus dan akhir sekali ke tembok dan bergerak selari dengan paksi utama. Kita lihat pula untuk kanta cekung, sama juga. Okay, mulai pusat optik, gerak lurus. Kemudian ianya adalah yang selari dengan paksi utama daripada objek juga, kemudian dicampahkan. Dicampahkan dari titik fokus. Dari titik fokus. Kemudian sinar yang ketiga. Dari, perhatikan di sini. Daripada objek. Pada objek ke titik fokus. Ke titik fokus. Kemudian dia bergerak selari dengan paksi utama. Okey, baik. Ke titik fokus, kemudian bergerak selari dengan paksi utama. Okey, dicampahkanlah. Ini kalau dia selari, Okey, kalau di sudut macam ni, datang ni secara mencampah, kemudian dia akan selari dengan paksi utama. Okey, apa yang saya nak jelaskan di sini adalah garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah garis yang menunjukkan sinar yang tidak wujud. Jadi kita letakkan sebagai garis putus-putus sebagai panduan. Jadi lepas ini kalau kita jumpa garis yang putus-putus, itu adalah garis yang kita buat garis tambahan. Garis yang kita gambarkan bahawa sinarnya tidak wujud. Sinarnya tidak wujud. Tapi kita buat garis tersebut adalah sebagai garis panduan untuk mungkin bagi menentukan kedudukan imej. Baik,
Untuk petua, nanti kalau dalam lukisan kita, gajah sinar, jika garis yang putus-putus berselang. Okey, dua garis yang putus-putus berselang, maka di sini dikatakan imejnya adalah imej maya. Imej maya bermaksud imej tersebut tidak dapat dilihat di atas skrin. Kalau kita buat eksperimen, kalau tak dapat dilihat atas skrin, bermakna imejnya adalah imej maya. Begitu juga yang kedua, kalau persilangan ada garis yang bersambung, satu garis, kemudian bersilang dengan garis yang putus-putus, so ini juga adalah imej yang maya. Dan yang ketiga ialah garis yang bersambung di sini bersilang. Imej ini adalah imej yang nyata. Imej nyata ialah imej yang dapat dilihat di atas skrin. Baik, kita pergi pada rajah sinar. Rajah sinar untuk kanta cembung. Okey. So di sini diingatkan saya hanya menggunakan dua sinar saja. Saya tak lukis sinar yang ketiga. Dua sinar yang saya gunakan. Okay. Ada juga yang nanti yang kamu akan nampak yang tiga saya lukis dengan menggunakan tiga sinar. Yang akhir sekali lah. Kita jumpa tengok. Baik, kita perhatikan di sini. Jadi kita lukis dari puncak. So di bahagian kepala objek ini kita namakan dia sebagai puncak P. P, C. Ke pusat kanta O di sini. Dan jangan lupa bila kita lukis kita mesti tandakan anak panah. Okay, anak panah ni kita letak satu pun cukup lah, memadai. Okey, seterusnya kita perhatikan untuk sinar yang kedua iaitu daripada puncak ke tembok. Puncak ke tembok. Puncak ke tembok. Okey, daripada tembok tadi ini ke titik fokus. Okey. So dalam gambar rajah ini di mana objek diletakkan pada kedudukan kurang daripada F. Kurang daripada F bermaksud ia terletak di antara pusat optik dengan titik fokus. Okey, mana dalam jarak ni lah jarak fokus tadi ni. So dia kurang dan tak sama dengan jarak fokus. Dia kurang daripada jarak fokus. Itu duduk di keadaan di sini. Dia tak boleh letak di atas F di sini. Okey, baik. Jadi kalau kita perhatikan di sini tidak ada persilangan yang berlaku. Bila tidak ada persilangan berlaku, maka kita akan buat garis tambahan. Kalau di depan kanta tadi ini, belakang kanta kita tak jumpa, kita tengok di depan kanta, kita buat garis. Okey, so lihat garis yang dibuat. Dan kita dapati ada persilangan di sini. Maka di sinilah kedudukan bagi imej. Jadi kita lukis imej tersebut. Jadi kita pastikan yang bahagian yang bersilang ini adalah kepala bagi anak panah tadi ini. So ini adalah dia punya imej lah. Okey, imej. Kita labelkanlah imej. Okey, so objek ni label dengan O. Okey, so kita dapati di sini adalah jarak imej adalah lebih besar daripada jarak objek. Jarak imej lebih besar daripada jarak objek. Itu kita ukur daripada pusat kanta kepada imej yang dihasilkan. So ciri-ciri dia, ciri-cirinya kita tengok di sini, rajah sinar dia bersilang dengan garis putus-putus yang tidak wujud yang kita buat panduan saja. So ini adalah ciri dia yang pertama, ianya adalah maya, tegak dan diperbesarkan. Okay. Jadi ingat ada dua saja kita gunakan sandang PC dan juga PTF. PC, PTF. Okay. Dan kita lihat yang lain pun sama juga. Okay. Ini adalah untuk berlukis rajah sinar bagi kedudukan U sama juga dengan F, iaitu objek terletak betul-betul di atas titik fokus. Sama juga kita menggunakan di sini P, C untuk sinar yang pertama. Kemudian kita menggunakan P, T, okay, P, T, puncak ke tembok, kemudian ke pusat optik.
Okey, terbalik. Jadi so image yang kita dapat lihat di sini. Okey, tidak ada persilangan di bahagian bawah, di depan kanta tidak ada, di bahagian belakang pun tidak ada. Tetapi kita tahu kalaulah disambung-sambung-sambung, akhirnya kita akan jumpa juga satu image. Image-nya adalah di infinity, di tempat yang sangat jauh. Okey, di infinity. Jadi bila tidak ada persilangan di sini, image-nya adalah image yang maya di bahagian atas. Dan ianya adalah tegak, okey, dan diperbesarkan. Kedudukan image adalah di infinity. Baik, terlihat pula apabila objek ini diletakkan di antara F dan juga 2F. Di sinilah F dan juga 2F dia letak. Okey, langkah pertama kita lukis daripada puncak melalui pusat optik kanta. Dan kita perhatikan anak panah. Perlu lukis. Kemudian daripada puncak ke tembok, iaitu paksi kanta ni. Okay. Puncak ke tembok dan seterusnya ke titik fokus. Dan ada persilangan. Jadi bila dah ada persilangan, maknanya di sinilah kedudukan bagi image yang terhasil. So, bila nak lukis, bertengok, ingat ya, ini adalah bahagian kepala bagi image yang terhasil. Okey, ini kedudukan dia. So, image ini adalah image. So, jarak image adalah lebih besar daripada 2F. Okey, daripada sini ke sini ini adalah 2F. Okey, dia punya jarak 2 kali jarak fokus. Jadi dah lebih jauh daripada ni, maka kita katakan kedudukan image lebih besar daripada 2F. Baik, seterusnya ciri image-nya adalah nyata. Tengok persilangan, garisnya adalah garis yang bersambung. Image-nya adalah nyata. Ianya adalah songsang. Songsang, kepalanya turun ke bawah, jadi songsang. Dan kalau kita ukur, saiznya adalah diperbesarkan. Kita ukur. Kita tengok nampak dekat sini diperbesarkan. Okay. Seterusnya, untuk kedudukan objek di 2F. Okay, kedudukan objek di 2F. Sama juga kita buat. Pertama, melalui pusat kanta, puncak ke pusat kanta, P ke C, dan seterusnya dia akan bergerak lurus. Semua sinar, ingat sama ada kata cembung, kata cekung, dia akan bergerak lurus. Dan sinar yang kedua adalah sinar daripada puncak ke tembok ataupun paksi kanta, kemudian ke titik fokus. Dan ada persilangan yang akan kamu dapat jumpa, ia betul-betul di 2F. So, ini adalah dia punya image. Kita perhatikan kedudukan, maka jarak image-nya adalah sama dengan 2F. Kedudukannya di 2F, jarak image-nya adalah 2F. Jarak objek pun 2F lah. Okey. Baik. Apakah ciri-ciri image? Ianya adalah nyata. Tengok di sini. Nyata. Persilangan yang berlaku. Songsang. Dan saiznya kalau kita ukur adalah sama. Jadi di sini cikgu buat di atas kertas graf. Jadi kita bilang bilangan kotak lah. Tengok bilangan kotak ni sama. Okey. Dengan di sini. So saiznya adalah saiz objek, saiz image adalah sama dengan saiz objek. Okay. Seterusnya, untuk objek lebih daripada 2F, kita perhatikan lebih daripada 2F. Okay. Lebih daripada 2 kali jarak fokus. Sama, kita buat yang sama juga. Okay. Puncak, kemudian melalui pusat optik. C. Kemudian yang kedua, daripada puncak ke paksi kanta ataupun ke tembok PT. T.
kemudian melalui titik fokus. Dan ada persilangan. Kita dapat lihat di sini satu imej yang terhasil. Okey, jadi kedudukan imejnya, jarak imejnya adalah di antara F dan 2F. F dan 2F. Okey. Perhatikan di sini kalau kita bilang bilangan kotak untuk imej adalah lebih kecil berbanding dengan objek. Jadi ciri imejnya adalah nyata, ada persilangan yang berlaku di sini. Garis semua kita nampak bersambung. Okey, persilangan di sini. So ini adalah nyata. Kemudian ianya adalah songsang dan saiznya diperkecilkan. Okey. Kemudian bagaimana pula kalau objek di infinity, gambaran itu macam mana? So bila infinity kita gambarkan macam ni, datang dari tempat yang jauh. So imej jangan dilukis di depan kanta, di tempat yang jauh. Okey. So langkah pertama kita lukis terlebih dahulu sinar yang melalui pusat optik. Okey, melalui pusat optik. Ini langkah pertama. Okey. Langkah yang kedua, lukis satu garis yang melalui titik fokus. Seperti yang ditunjukkan. So ini garis melalui titik fokus dan kita nampak ada persilangan yang berlaku di sini. Okey, ini ada sebagai panduan sahaja. Okey, langkah yang seterusnya ialah kita lukis sinar yang selari daripada sinar yang pertama. Yang selari, di mana-mana kedudukan pun tidak ada masalah. So sinar tersebut, okey, selepas sampai ke tembok, dari puncak sampai ke tembok, daripada objek sampai ke tembok, dia akan ditumpukan, okey, di tempat persilangan tadi ini. Sama juga ditumpukan pada fokusnya. Okey, so kita nampak ada persilangan. Okey, kemudian kita lukis sinar yang ketiga yang melalui F, okey, daripada objek melalui F ke tembok di sini, ke tembok, P, F dah lalu ke tembok dan ianya kemudian seterusnya selari dengan paksi utama. Automatik kalau melalui F, ia akan melalui bahagian persilangan yang telah pun kita perolehi tadi. So di sini adalah kedudukan imejnya. Okey, baik. So, kita dapat lihat di sini untuk imejnya akan terbentuk betul-betul di titik fokus. Okay, ciri imejnya adalah nyata, ianya adalah songsang dan saiznya diperkecilkan. Contohnya yang datang objek ni adalah daripada bulan. So, ianya diperkecilkan. Okay. Baik, ingat so yang ini adalah susunan. Nanti bila kita belajar berkaitan dengan teleskop. Teleskop kita lihat objek yang jauh. Jadi untuk kanta yang pertama, okay, rajah sinarnya adalah seperti ini. Okay, ini adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan ini bolehlah kamu buat sendiri. Untuk jarak objek bermula daripada U di infinity, jarak objek di infinity sampailah nilai bagi jarak objek yang kurang daripada jarak fokus. Baik, seterusnya adalah untuk kanta cekung. Rajah sinar untuk kanta cekung. Sama juga, kita lukis melalui pusat optik. Okay, jangan lupa letak anak panah. Kemudian, daripada puncak ke tembok, paksi utama bagi kanta cekung tadi ini. Dan seterusnya sampai ke tembok, ianya akan dicampahkan dari titik fokus. So kita tempat ada persilangan di sini, garis putus-putus dengan garis yang bersambung. Tu persilangan di sinilah kamu akan dapat lukis untuk imej yang terhasil. Jadi ciri imej yang kita dapat lihat ianya adalah kecil saiznya dibandingkan dengan objek.
Okay, size image adalah lebih kecil daripada size objek. Ianya adalah tegak dan juga ianya adalah maya. Okay. Sama, kalau kau perhatikan di sini, kita gunakan PC dan juga PDF. Okay. Untuk yang lain-lain pun sama juga. Kalau kamu buat langkah yang sama, so kita akan dapat juga image ya. Image. Masih lagi image-nya adalah tegak, kecil dan juga maya. Dan bagi kedudukan U dan sama dengan 2F pun, kita akan dapati bahawa image yang masih lagi dia punya ciri-ciri adalah sama, iaitu saiz-nya adalah kecil, ianya adalah tegak yang juga maya. Jadi untuk kanta cekung, ciri-ciri image-nya, walau di mana pun kamu meletakkan objek tersebut, ciri-ciri image-nya adalah sama, iaitu diperkecilkan, tegak dan juga maya. Okay. Dan akhir sekali, kita nak bincang sikit berkaitan dengan pembesaran linear. Okay. Jadi, perhatikan gambar raja foto 6.3 apabila satu objek dilihat melalui kanta pembesar pada jarak yang kurang daripada panjang fokus. Imej yang terbentuk adalah besar. So, ini adalah keadaan di mana kanta cembung ini bertindak sebagai kanta pembesar. Saiz imej yang dibentuk oleh suatu kanta cembung bergantung kepada kedudukan objek seperti yang kita dah lukis tadi. Perbandingan antara saiz imej dan saiz objek dibuat berdasarkan nisbah ketinggian imej kepada ketinggian objek. Nisbah tersebut dikenali sebagai pembesaran linear. Jadi kalau kita nak hitung pembesaran linear, kita gunakan F. M sama dengan H I per HO. HI ni ialah tinggi image, HO ialah tinggi objek. Baik, ini gambar rajah ni kita boleh lihat di dalam buku teks, perbandingan yang dibuatlah. Okey, jadi berdasarkan rajah 6.34, nisbah ketinggian imej pada ketinggian objek juga sama dengan nisbah jarak imej kepada jarak objek. Maknanya di sini untuk menentukan pembesaran linear kita ada dua formula, iaitu M sama dengan V per U, jarak objek per jarak imej per jarak objek, dan lagi satu ialah M juga boleh dihitung dengan menggunakan tinggi imej per dengan tinggi objek. Okay. Jadi daripada sini kita lihat ada persamaan. So pelajar dikendaki menghafal persamaan ini untuk menentukan pembesaran linear. Dan ingat pembesaran linear ni tidak ada unit. Lihat sikit file info. Jika M yang dihitung pembesaran ini adalah kurang daripada 1, bermaksud imejnya diperkecilkan. Kalau sama dengan 1, bermaksud imejnya sama saiz dengan objek. Dan jika M-nya adalah lebih besar daripada 1, maka imejnya dikatakan diperbesarkan. So kita boleh hitung dia punya pembesaran linear dan kita boleh tentukan sama ada diperkecilkan, sama ada saiz imejnya adalah sama dengan objek ataupun imejnya diperbesarkan. Jadi sampai di sini saja, okay, untuk di bawah subtopik berkaitan dengan pembentukan imej oleh kanta. Dan kita akan berjumpa lagi dalam video yang seterusnya, akan bincang berkaitan dengan formula kanta nipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.